Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan AV. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. STR 2023 ataupun Sumbangan Tunai Rahmah 2023 ini menggantikan Bantuan Keluarga Malaysia 2022 bagi mereka yang masih lagi tidak mengetahui yang mana pembayaran untuk fasa pertama bagi STR 2023 ini telah pun dilakukan pada bulan Januari 2023 baru-baru ini, dan pembayaran fasa kedua bakal disalurkan pada bulan April 2023 sebelum Hari Raya Aidilfitri, dan ini telah pun disahihkan oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan beliau di dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini. Dan sekarang ini kemas kini masih lagi dibuka sehingga 31 hari bulan Mac 2023. Bagi mereka yang bertanya kemas kini ini wajib ataupun tidak wajib, jawapannya wajib kepada mereka yang ada perubahan data, tak wajib kepada mereka yang tiada perubahan data. Sesimpel itu. Dan bagi mereka yang sudah pun 3 tahun tidak mengemas kini, disyorkan untuk menyemak data anda kerana berkemungkinan besar selepas 3 tahun akan ada banyak perubahan yang mungkin telah berlaku yang anda tak perasan. Jadi perlu semak dan kemas kini jika perlu. Begitu juga dengan permohonan baru dibuka sehingga 31 hari bulan Mac 2023. Jadi gunakan kesempatan ini untuk memohon bagi mereka yang layak, yang sebelum ini tidak layak ataupun mungkin merasakan layak tetapi telah pun digagalkan status mereka. Jadi ambil kesempatan ini untuk menghantar permohonan baru sehingga 31 hari bulan Mac 2023. Okay, untuk permohonan dan kemas kini ini boleh dilakukan secara dalam talian di platform rasmi STR iaitu bantuantunai.hasil.gov.my, atau anda boleh juga berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri untuk menghantar permohonan baru ini serta kemas kini. Dan seperkara yang harus diingatkan berkaitan dengan permohonan baru, ada ramai juga yang bertanya berkaitan dengan kategori bujang yang berumur 21 ke 59 tahun. Okay, ada satu kategori bujang yang berumur 21 tahun ke atas ini yang tidak layak untuk menerima bantuan sumbangan tunai rahmah ini walaupun pendapatan mereka kurang daripada RM2,500 ke bawah ataupun tidak mempunyai pendapatan langsung, tidak bekerja maksudnya. Okay, mereka adalah yang berumur 21 tahun ke atas tetapi pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi awam maupun swasta. Okay, mereka ini tidak layak untuk menerima bantuan bagi kategori bujang 21 ke 59 tahun ini. Tetapi apa yang boleh dilakukan adalah untuk kategori isi rumah, mereka boleh diserap masuk sebagai tanggungan anak yang bersekolah. Jadi ibu bapa katakanlah layak untuk menerima kategori isi rumah, mempunyai anak yang katakanlah berumur 25 tahun. Okey, mereka yang berumur 25 tahun ini ikutkan layak untuk memohon atas kategori bujang bagi diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka ini adalah pelajar sepenuh masa, sama ada di institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta, mereka tidak boleh memohon untuk diri mereka sendiri bagi kategori bujang, tetapi ibu bapa boleh menyerapkan mereka dalam tanggungan supaya penerimaan kategori isi rumah itu akan lebih tinggi berdasarkan jumlah anak yang layak. Jadi itu ceritanya berkaitan dengan permohonan untuk kategori bujang ini. Harus dilihat jika anda adalah bujang tetapi pelajar sepenuh masa di institusi pengajian awam ataupun swasta yang diberitahu sebentar tadi, anda tidak boleh memohon atas kategori bujang. Ingat tu. Dan seperkara lagi yang harus diingatkan, untuk pembayaran bagi fasa kedua nanti diperkatakan bahawa pembayaran fasa kedua tidak akan mengambil kira kemas kini yang telah ataupun bakal dilakukan ini, serta bagi permohonan baru bermakna jika fasa pertama anda menerima dalam kategori bujang tetapi sebenarnya anda telah pun berkahwin dan telah mengemas kini, okey, bermakna untuk fasa kedua nanti anda masih lagi akan kekal menerima dalam kategori bujang kerana kemas kini itu tidak akan diambil kira lagi, hanya akan diambil kira untuk pembayaran fasa ketiga dan keempat nanti. Begitu juga dengan permohonan baru, jika katakanlah anda baru memohon sekarang ini, pembayaran untuk fasa kedua nanti tidak akan diambil kira lagi, hanya akan diambil kira untuk pembayaran fasa ketiga dan keempat nanti. Pembayaran fasa kedua untuk rujukan masih kekal amountnya RM200 seperti yang diwar-warkan
sebelum ini. Untuk kategori isi rumah tak kira berapa orang anak dan tak kira berapa amount pendapatan, asalkan layak untuk kategori isi rumah, mereka akan menerima RM200 sebelum Hari Raya Aidilfitri ini. Manakala untuk kategori bujang berumur 21 ke 59 tahun OKU serta bujang warga emas 60 tahun dan ke atas, mereka akan menerima RM100 sebelum Hari Raya Aidilfitri untuk pembayaran fasa kedua. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.